TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Slot Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Mageswari kita. Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula Cikgu nak kongsikan kepada murid-murid dekat luar sana tu? Okey. Untuk segmen seterusnya, mari kita saksikan. Okey. Kita akan tengok mengenai kepentingan amalan hidup bersatu padu. Kepentingan apakah keperluan kenapa kita perlu hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa dan budaya dan bahasa. Ya. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah masyarakat hidup harmoni tanpa konflik. Ya. Konflik ini merupakan masalah seperti contohnya pergaduhan ke, perselisihan faham ke. Okey, jadi kat sini kenapa kita perlu mengamalkan amalan hidup bersatu padu ini, sebab kita dapat hidup tanpa sebarang perselisihan faham ataupun pergaduhan, ya, dengan saling bekerjasama. Okey, dengan menghormati dan bertoleransi. Kita bertolak ansur di antara kaum. Okey, dekat sini maknanya kita jangan cepat marah ataupun sikap suka maaf. Memaafkan seseorang itu perlu ada pada kita supaya masalah yang itu tak akan menjadi besar. Kita boleh selesaikan dengan cara yang baik, ya. Okey, contohnya satu lagi, sekolah pelbagai aliran bahasa ibunda dengan kurikulum yang sama. Sekarang kita ada sekolah Tamil, sekolah Cina, ya, di mana mereka walaupun dia terdiri daripada bahasa ibunda tetapi mereka amalkan kurikulum yang sama. Dia tak ada perubahan. Bukannya maknanya kalau sekolah Cina dia mengamalkan kurikulum yang berbeza dengan sekolah kebangsaan, ya. Dia sebenarnya sama. Okay? Hanya bahasa saja yang mereka gunakan bahasa ibunda mereka. Okay? Okay? Dan yang penting adalah bahasa Melayu sebagai medium perpaduan kaum. Jadi kalau Akmal perasan tadi bila saya tunjukkan video yang pertama tadi kan, yang mana pelajar-pelajar murid-murid saya mereka mengatakan ucapan selamat sejahtera dalam pelbagai bahasa. Betul kan? Jadi pada akhirnya mereka semua mengucapkan selamat sejahtera. Kan? Selamat sejahtera. Jadi dekat sini bahasa Melayu merupakan satu medium yang mana merupakan bahasa kebangsaan yang mana setiap kaum di Malaysia ni perlu ketahui. Itu merupakan bahasa kebangsaan kita. Jadi kita perlu mengetahui bahasa Melayu selain daripada bahasa-bahasa yang lain. Okey. Yang seterusnya kita akan tengok bagaimana apakah keperluan atau kepentingan amalan hidup ni dapat mengukuhkan ekonomi negara. Bila rakyat kita ni, rakyat Malaysia ni hidup dalam bersatu padu, tak berperang, tak bergaduh, tak ada perselisihan faham, tak ada huru-hara dan sebagainya. Ini dapat mengukuhkan ekonomi negara kerana negara ni dapat menggalakkan pelabur-pelabur asing datang ke negara kita kerana ke negara kita ni aman dan harmoni, tak ada apa-apa masalah. Jadi mereka boleh melabur sama ada untuk buka perniagaan ke dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung memberikan pendapatan kepada negara kita, ya, dan juga mewujudkan peluang pekerjaan sekiranya pelabur asing ini datang ke negara kita, mereka buka perniagaan. Jadi ini memberikan peluang kepada rakyat kita untuk mendapat peluang pekerjaan juga, ya. Jadi ini dapat mengelakkan daripada kemiskinan ataupun pengangguran, ya. Okey, peningkatan taraf hidup secara tidak langsung bila kita sudah ada kerja, kita ada pendapatan, sudah semestinya taraf hidup kita pun baik, ya. Betul. Okey, jadi yang penting sebab tu amalan hidup bersatu padu ni sangat penting supaya tidak adanya masalah yang mana boleh menggugatkan kestabilan ekonomi kita, ya. Seterusnya meningkatkan imej kita pergi menarik ramai pelancong ke Malaysia. Okey, bagaimana dia dapat menarik ramai pelancong ke Malaysia melalui pelbagai budaya dan tradisi. Okey, jadi dekat sini kalau kita katakan Malaysia ini merupakan sebuah negara yang unik dengan pelbagai kaum. Tak kira sama ada orang kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, Punjabi dan juga etnik daripada Sabah dan Sarawak, ya. Okey, dekat sini kita kaya dengan pelbagai budaya dan tradisi yang menjadi daya tarikan kepada pelancong-pelancong asing. Ya, dan yang paling seronoknya adalah, yang istimewanya adalah pelbagai makanan tradisional. Okey, apa makanan kegemaran Akmal? Untuk apa? Bagi? Makanan tradisional ni. Oi, banyaklah cikgu. Nasi lemak. Saya rasa vadi pun salah satu saya punya kesukaan. Lepas tu yang mungkin pun saya suka cikgu. Apa-apa saja. Ayam pansu cikgu. Aduh, banyaklah tu. Tapi tak gemuk juga, ya, Akmal? Okay. So, apa ni? Dan juga pelbagai rumah ibadat yang menarik. Di mana pelbagai aktiviti ataupun perkara yang ada dekat di Malaysia ni yang menjadi daya tarikan
kepada pelancong untuk datang ke Malaysia, dan secara tidak langsung dengan kehadiran pelancong ni, ini dapat juga meningkatkan ekonomi negara kita. Ya. Okey, seterusnya betul, dan meningkatkan imej negara. Itu yang sangat penting ya. Jadi Malaysia menjadi satu teladan kepada negara-negara lain, yang mana negara kita tidak menghadapi masalah seperti ada negara yang mengalami peperangan dan pergolakan ya. Tetapi kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni ya. Itu sangat penting untuk meningkatkan imej negara kita. Dan keunikan perpaduan kaum ni memang menjadi kata buah yang di seluruh negara di dunia, yang mana mereka sangat menarik, mereka sangat suka, gembira dengan keunikan negara kita ni. Betul. Dan ini juga merupakan satu cara untuk kita mewar-warkan ataupun mempromosi negara kita di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Okey. Alright. Dan seterusnya. Okay, sekarang saya nak uji pula kepemahaman murid saya, iaitu daripada kepentingan tadi. Okey. Menghadiri sambutan rumah terbuka. Tadi saya dengar siapa yang jawab? Wisanti, tak silap saya, dia jawab menghadiri sambutan rumah terbuka. Wisanti, betul tak Wisanti? Okey, saya nak tanya Wisanti, apa keperluan? Ya, okey. Okey, Wisanti, apa kepentingan kita bila kita menghadiri rumah terbuka ni? Dapat mengerat hubungan antara satu sama lain. Okey, bagus ya. Dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Daripada kita hanya mengunjungi ke rumah katakan mengunjungi rumah satu kaum saja, tapi rumah terbuka ini terbuka kepada semua kaum, terutamanya kepada jiran-jiran di sekeliling ya. Betul. Dengan ini kita dapat juga dapat mengeratkan hubungan kita dan juga dapat mengenali mengenali lebih dekat jiran kita tu, dan juga of course sudah semestinya tentang makanan mereka, budaya mereka kita dapat mengenali dan juga mempelajarinya. Okey. Siapa jawab tadi? Bintang Wisanti. Okey. Bintang. Sekarang kita tukar kepada bintang pula ya. Boleh cikgu. Okey, cantik bintang tu. Ya. Okey, yang kedua adalah menyertai sambutan Hari Kebangsaan. Siapa nak jawab? Siapa tadi? Yukesh, cikgu. Yukesh ya. Okey. Menyertai Okey. sambutan Hari Kebangsaan. Apa kepentingan, Yukesh? Kita dapat memupuk semangat patriotisme. Dengan ini kita akan mencintai negara dan kaum lain. Jawapan dia. Mantap ya, jawapan mantap ya. Okey, thumbs up. Okey, jadi menyertai sambutan Hari Kebangsaan ni dapat memupuk sikap ataupun nilai patriotisme di kalangan rakyat Malaysia, dan juga dapat memupuk nilai cinta akan negara atau taat setia kepada raja dan negara. Okey, bagus. Okey, saya tak tunjukkan jawapan tadi. Sekejap. Okey, bintang untuk Yukesh juga. Bintang dengan Yukesh ya. Okey, yang ketiga, menyumbangkan tenaga dalam aktiviti gotong royong. Siapa dia lain tu diam aja. Manggi, cikgu. Manggi ya. Okey, Manggi. Okey, kita bagi peluanglah pada Manggi ya. Okey, Manggi. Dia baru satu tu, cikgu. Kesian dia. Okey, come on, Manggi. Dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Okey, bagus ya. Dapat memupuk semangat harmoni ya, dan juga sikap kesejahtera di kalangan masyarakat. Bila bergotong royong ni barulah kita kenal jiran kita. Kalau tak kenal ya. Siapa dia ni? Tak kenal ya. Jadi kita dapat mengenali, betul. Okey. Seterusnya, melibatkan diri sebagai sukarelawan. Cepat angkat. 1, 2, 3. Cikgu, Wisanti betul, lajulah cikgu. Ya, Wisanti. Okey, silakan jawapan anda. Dapat memahami dan menghargai budaya pelbagai kaum. Alamak, jawapannya melibatkan diri sebagai sukarelawan dalam program kebudayaan ni. Apa tadi? Ulang sekali. Dapat memahami dan menghargai budaya pelbagai kaum. Dapat memahami dan juga menghargai budaya pelbagai kaum. Okey, bagus. Betul, cikgu? Betul. Bintang lagi untuk Wisanti. Bintang lagi Wisanti. Okey, lepas ni yang lain tu cepat angkat tangan ya. Okey, Ganesh. Okey, sebelum tanya soalan tu dah angkat tangan dah. Dah angkat tangan. Okey. Alright. Jadi ini merupakan beberapa kepentingan berdasarkan pada aktiviti ya, aktiviti amalan ya. Okey. Seterusnya kita tengok kepada
Okey. Okey. Ini merupakan satu aktiviti gotong royong. Jadi Baik. saya nak uji murid saya berdasarkan kepada tajuk kepentingan tadi. Okey, ini adalah 3 soalan saya telah sediakan, iaitu berkaitan dengan nilai, kepentingan dan juga cara ya. Okey, mari kita tengok kepada soalan. Okey, nyatakan 2 nilai yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam gambar di atas yang mereka amalkan aktiviti gotong royong itu. Oh, cikgu. Oh, Ganesh. Oh, Saya dapat Ganesh ya. Silakan cikgu. Okey, saya dapat Ganesh angkat tangan dia. Okey, Ganesh. Toleransi. Toleransi ya. Toleransi sebab kita mengamalkan sikap bertolak ansur ansur ya. Kita sahabat dan juga bertolak ansur. Okey, siapa lagi? Apa lagi nilai lain? Aha. Siapa? Vishanti ya? Oh, lajulah cikgu. Oh, Mereka Vishanti ni tunggu je masa. Ah. Okey, Vishanti apa jawapan Vishanti? Nilai rasional. Nilai rasional. Okey, Okey. kita tengok ada Kita tak simak jawapan jawapan dia. dulu. Okey, ada. Oh. Okey, nilai kerjasama ya. Dalam gotong royong ni kita perlu kerjasama ya untuk supaya aktiviti gotong royong tu dapat dilaksanakan dengan jayanya ya. Okey, baguslah budak-budak saya ni. Jadi Ganesh 1 bintang, Vishanti 1 bintang. Vishanti, okey. kalau awak nak berikan bintang kepada Manggil, bagi tahulah. Banyak awak kat situ dah. Okey, seterusnya. soalan yang kedua. Saya jangan angkat dulu bila saya kata angkat baru angkat. Okey, terangkan. Semua sibuk nak angkat tangan ya. Semua nak bintang. Okey, terangkan 2 kepentingan aktiviti gotong royong dalam memupuk perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum. Saya nampak Ganesh dah macam ini dah. Tangan tu turun dulu Ganesh. Biar saya yang kira boleh cikgu. Boleh. Wah, seronok macam pertandingan. Dia dah macam ini tangan dia dah. Dia kita tak nampak tu. Okey, turun tangan. Terangkan. Okey, turun tangan terangkan balik. 2 kepentingan. Okey, 1, 2, 3. Siapa tadi? Cikgu, silakanlah saya tak tahu. Okey, saya bagilah peluang pada Ganesh. Ganesh, okey, silakan daripada Ganesh. tadi. Okey. Apa kepentingan Ganesh? Menggerakkan hubungan. Mengeratkan Hubungan. Mengeratkan hubungan. Okey, mengeratkan hubungan. Okey, saya nak 2 kepentingan kan? Okey, satu lagi apa dia? Okey, Yukesh dah angkat tangan tadi. Yukesh. Okey, Yukesh. Kita dapat saling bekerjasama dan kita akan saling bersefahaman. Saling bekerjasama dan juga saling dan Oh. juga saling bersefahaman. Dekat sini kita tunjukkan persefahaman dekat sini ya. Okey, Ganesh sudah 1 tadi, Yukesh 1 lagi ya. Okey. Bintang. Yukesh. Yukesh 1 bintang. Betul ke jawapan mereka tu cikgu? Betul. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jadi dekat sini kepentingan bila kita aktiviti gotong royong ni, kenapa saya fokus kepada gotong royong ni? Ini melibatkan pelbagai kaum masyarakat, kawasan, contohnya di kawasan perumahan ya. Dan bila kita melaksanakan aktiviti ni, apa yang kita dapat hasil dia? Okey, sebenarnya ia dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni ya. Lepas tu dapat masyarakat hidup tanpa konflik. Sebenarnya bila mereka bekerjasama bersama-sama melaksanakan tugas tersebut, mereka dapat memahami. Okey, dan ini dapat mengelakkan juga konflik ya. Dan memupuk persefahaman, mungkin mereka beri pandangan ataupun idea yang mana untuk kebaikan kawasan perumahan mereka melalui aktiviti gotong royong. Dan juga mengeratkan hubungan, dan yang paling penting sekali adalah kita dapat mengenali jiran kita lebih dekat. Mungkin ada masyarakat yang tinggal kawasan perumahan tapi tak kenal siapa jiran sebelah mereka, Melayu ke, Cina ke, India ke, mereka tak kenal. Ya, jadi pentingnya kita perlu tahu siapa jiran kita. Mungkin masa kecemasan kita perlukan bantuan mereka ya. Betul. Okey, alright. Yang seterusnya, sebagai murid, bagaimanakah anda mempamerkan amalan hidup bersatu padu ketika berada di sekolah? Okey, ini saya nak tunjukkan kepada murid saya sebab mereka adalah murid. Sabar, jangan katakan dulu. Sabar. Okey, mereka nak dapatkan bintang sebenarnya, nak tunjukkan siapa aktif sini. Cikgu tak habis lagi soalan tu. Silakan cikgu. Okey, sebagai murid, bagaimanakah anda mempamerkan amalan hidup bersatu padu ketika berada di sekolah? Okey, saya tunjukkan soalan ini sekarang. Saya buka soalan ini cepat. 1, 2, 3. Cikgu, memandangkan Manggai jiran saya, cikgu, saya bagi dia jawab. Oh, Manggai, okey. Dia jiran saya, cikgu. Jiran sebelah rumah. Itu pilih kasih tu. Okey. Silakan. Okey, Manggai. Menyertai aktiviti kokurikulum yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, menyertai aktiviti. Okey, baik. saya nak tanya Manggai, apa contoh aktiviti kokurikulum yang Manggai cakapkan tadi, sebutkan tadi?
Contoh. Sebagai contohnya kelab kebudayaan. Bagus ya. Kelab kebudayaan ni mana memang di sekolah saya memang ada kelab kebudayaan Ya. dan memang penglibatan murid daripada pelbagai kaum sebab mereka ingin menonjolkan budaya mengikut kaum dan yang istimewanya adalah masa sambutan contohnya sambutan Hari Guru ke ataupun ada sambutan yang istimewa di sekolah. Ya. Pelbagai kaum ni mereka buat tarian tu untuk mungkin ada pelajar Melayu, murid Melayu mereka buat tarian India. Ya, betul. Dan ada juga murid India ni buat tarian Cina sebenarnya. Betul. Jadi itu menunjukkan kepelbagaian ya. Ya. Bagus ya. Okey, Okey. apa lagi contoh lain? Yang tadi betul cikgu kan? Ya betul. Okey. Siapa? Bishanti. Saya nampak Bishanti tadi. Okey, Vishanti. Ganesh senyum sikit Muka dia garang betul. Ish, tak dapat pula. Vishanti, silakan. Cikgu, berkawan dengan pelbagai kaum. Okey, berkawan dengan pelbagai kaum. Jangan maknanya tidak bersikap bersendirian ya. I like this answer. Bagus. Ustaz Cik nak bagi berapa tu? Satu juga. Satu juga. Okey. Okey, jadi dekat sini kita berkawan sebab ada yang kita nampak yang kebiasaannya di sekolah. Kadang-kadang kita nampak murid tu hanya dia berkawan dengan kaum dia sahaja. Itu yang mereka tidak mahu terbuka kepada bercampur. kaum yang lain, tidak mahu bercampur, nak pergi makan, nak kantin, kat kantin pun pergi dengan kumpulan yang sama. Okey, Ya. mereka even katakan contohnya nak bercakap pun tak nak bercakap. Mereka menggunakan hanya bahasa ibunda mereka sahaja dan mereka tidak mahu tak ada fikiran terbuka dengan kaum yang lain. Ya, berugi sebenarnya kan cikgu? Betul. Ya. Okey, kita tengok jawapan. Okey, berkawan dengan rakan-rakan pelbagai kaum, menyertai aktiviti kurikulum yang melibatkan pelbagai kaum, duduk di susunan meja dalam kelas terutamanya. Kalau boleh jangan duduk dengan kawan yang satu kaum saja. Kalau boleh duduk dengan pelbagai kaum. Ya. Jadi ini dapat mengenali, mungkin mereka boleh mempelajari dengan lebih baik, mungkin mereka boleh mengetahui tentang apa saja yang berkaitan dengan kaum masing-masing ya. Setuju, cikgu. Okey, dan juga membuat perbincangan kumpulan bila buat tugasan dalam kelas. Okey, bila ada bahagikan kumpulan nak pilih kawan, dia akan pilih kawan yang satu kaum saja. Mereka tidak mahu untuk berada dalam kumpulan yang ada pelbagai kaum. Ya, jadi dekat sini bagaimana murid dapat mempamerkannya melalui cara yang begini. Betul tu, cikgu. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat di sini Vishanti sedang memperolehi kejayaannya yang bakal memenangi beg sekolah. Dan siapakah yang akan menjuarai? Kita nak berdiri dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah.